Aku tak suka sekolah. Pandangan aku, sistem pembelajaran dekat sekolah-sekolah Malaysia ni semakin outdated. Sistem sama yang dipakai sejak zaman-zaman. Boleh dikatakan belajar memang untuk SPM. Bila dah habis sekolah, memang aku rasa lega lah sebab tak payah dah nak lalui rutin yang agak membosankan. Bagi aku lah, orang lain aku tak tahu. Tapi waktu tu aku masih berminat nak sambung belajar asalkan bukan kat sekolah. Jadi aku buat keputusan untuk sambung belajar diploma. Tempoh pengajian dia adalah selama 3 tahun. Bagi setengah orang, tempoh tu mungkin agak panjang. Sedangkan matriks ataupun asasi hanya setahun saja dan boleh terus sambung buat degree. Tapi masalah aku ni lain sikit sebab aku memang tak tahu nak jadi apa. Bila kat sekolah cikgu tanya apa cita-cita kamu tu, memang jawapan yang diberi hanya sekadar jawapan. Kau sebutlah engineer, cikgu, saintis, apa benda semua tu, memang tak ada yang dapat menangkap minat aku. Minat aku cuma satu je, berniaga. Tapi untuk berniaga sendiri masa tu amatlah berisiko sebab aku memang tak ada pengalaman langsung. Nak terus ke alam pekerjaan pun rasa macam rugilah pula sebab dalam masa yang sama aku masih ada sedikit keinginan lah untuk masuk belajar. Belajar apa tak kisah, yang penting nak masuk universiti je. Bila buka je permohonan UPU, aku terus beli number PIN dan apply. Rupanya banyak pilihan kos yang ada. Daripada yang biasa dengar sampailah yang tak pernah dengar, yang pelik-pelik pun ada. Setiap satu yang aku tengok, semua tak apa berkenan. Yalah, kebanyakan semua kos ada kaitan dengan maths. Aku dah lah paling tak suka maths. Lagipun buat apa nak paksa diri benda yang kita tak suka kan? Nak menuntut ilmu pun biarlah ada keikhlasan. Barulah senang masuk. Sampailah dekat satu kos ni, seni kulineri. Pernah dengar, tapi tak tahu apa dia. Aku tanya dia, apa benda tu? Rupanya tu kos masakan. Kalau nak jadi chef, itulah kos yang sesuai. Dia akan ajar you tentang selok-belok dunia masakan lah. Dengar macam best kan? Santai-santai je. Masak seronok-seronok, hoha-hoha, makan. Aku tak pasti dari mana datangnya minat tu sebab saya ingat akulah benda paling advance yang pernah aku masak pun Maggi kari bertelur je, tak lebih dari itu. Tapi perasaan nak mencuba tu mengatasi segalanya. Tanpa fikir panjang, aku terus letak kos kulineri tu dekat pilihan pertama daripada keseluruhan 8 pilihan tak silap yang perlu dibuat. Dan end up dapat. Dan dah habis dah pun 3 tahun lepas. Jadi kalau tanya aku, adakah berbaloi habiskan masa 3 tahun untuk belajar diploma ni? Ya. Menuntut ilmu ni tak ada yang tak berbaloi. Semua ada manfaatnya yang tersendiri. Di samping dapat belajar ilmu baru, aku juga dapat rasa pengalaman belajar di universiti yang sememangnya berbeza dari sekolah. Walaupun tempoh pengajian 3 tahun, tapi aku rasa okeylah sebab perjalanan dia tak kalut. Jadual kuliah tak selalu padat, sekaligus dapat membantu aku menyesuaikan diri dengan persekitaran pembelajaran yang baru. Yalah, kalau kat sekolah setiap hari belajar pagi, petang, tak cukup sambung lagi kelas tambahan sampai naik cemuih lah. Kat universiti, sehari baru ada 3-4 kelas. Setiap kelas tu bukannya bersambung-sambung, dia ada gap. Bolehlah nak bernafas. Ada hari yang satu kelas je. Ada hari tak ada kelas langsung. Waktu pula tak semestinya pagi. Ada hari yang kelas mula petang. Ada hari malam. Jadi masa tu agak fleksibel. Boleh plan siap-siap pagi tu nak pergi jogging ke, nak bangun lambat ke, nak pergi mall ke, ikut suka lah. Dekat sini lah kalau tak pandai bahagi masa, akan makan diri. Apa yang bagus lagi dekat sini bukan setakat belajar subjek je. Dekat U juga ada banyak persatuan pelajar yang boleh kita join untuk isi masa lapang. Minat main sukan, sebut je sukan apa, semua ada. Minat menyanyi, main muzik, ada kelab dia. Minat aktiviti keagamaan, join game masjid. Banyak lagi lah aktiviti yang ada. Senang cerita, takkan bosan. Cuma mau dengan tak mau je. Namun sejak kebelakangan ni, sering tular yang mengatakan belajar tinggi-tinggi pun tak guna. Kerja susah dapat. Kalau ada pun, gaji tak setaraf dengan kelayakan yang dimiliki. Ada yang SPM gaji dia lagi tinggi dari degree. Buang masa belajar bertahun-tahun, baik kerja je lepas SPM. Hutang belajar pun tak payah bayar. Betul lah tu. Kalau kita lihat sekarang pun memang berlaku kebanjiran fresh grad. Berpuluh ribu anak muda lulusan universiti tamat pengajian setiap tahun. Tapi hanya berapa kerat saja yang dapat kerja yang gajinya setimpal dengan kelayakan yang ada. Yang lain-lain tu masih ramai yang underpaid. Salah satu alasannya ialah tiada pengalaman dan akhirnya gaji yang ditawarkan lebih kurang je dengan yang ada SPM. Belajar 4-5 tahun tapi masih dibayar rendah. Kos sara hidup pula semakin tinggi. Hutang belajar pun masih tertunggak berpuluh ribu. Secara logiknya, baik tak payah semua belajar, betul? Lepas SPM, terus mula kerja. Pandangan aku, dua-dua betul. Sebenarnya dia bergantung kepada pilihan diri dan juga keperluan semasa. Macam ni lah hidup aku tak sama dengan kau. Begitu juga hidup kau dengan orang lain pun tak sama. Ada orang, dia memang tunggu saat habis sekolah untuk dia cari kerja supaya dapat keluar dari belenggu kemiskinan dan dapat bantu keluarga dia cari duit. Kerana desakan hidup, dia terpaksa korbankan impian belajar. Tak apalah kan, tak salah pun.
Tak perlulah kita ni sibuk fikir masa depan dia, sebab apa yang dia pilih tu bersesuaian dengan keperluan kehidupan dia masa tu. Bagi dia, lagi cepat dia kerja, lagi cepat dia dapat ubah kehidupan menjadi lebih baik. Dan ada pula orang yang macam aku, lepas habis sekolah masih kurang jelas arah tuju. Yang ni aku syorkan, sambunglah belajar. Aku tak tahu macam mana rasa belajar Form 6, Matrix atau Asasi sebab aku tak pernah try. Tapi kalau diploma, aku rasa memang berbaloi dengan cara aku yang tak suka rush. Berbaloi tu bukan dari segi jaminan dapat kerja yang bagus, tapi yang lebih penting ialah jika dilihat dari sudut yang berbeza, sebenarnya kita akan dapat 1001 pengalaman baru dari pelbagai aspek kehidupan. Mungkin masa sekolah, kita tak pernah bergaul dengan dunia luar. Kawan-kawan pun semua dari circle yang sama, negeri yang sama. Bila sambung belajar, kita berpeluang berjumpa dengan pelbagai jenis orang, tak kira dari dalam maupun luar negara. Dan bila kita duduk sekali dengan mereka, dapatlah kita belajar sedikit tentang perbezaan budaya, gaya hidup. Lalu sedikit sebanyak dapat memberi gambaran awal tentang apa yang bakal kita hadapi sebelum keluar ke alam pekerjaan yang sebenar yang lebih mencabar. Setidaknya kita dah bersedia dengan perangai dan kerenah manusia yang sememangnya bermacam-macam jenis. Jadi tak rugi pun sambung belajar ni. Untuk anak-anak muda di luar sana, buatlah keputusan yang sesuai. Jangan terlalu ikut dengan kata-kata orang. Ini tak bagus, itu tak bagus, tak belajar, tak ada masa depan. Belajar pula susah dapat kerja. Bagi aku, kalau nak sembang pasal masa depan ni, adalah sesuatu yang misteri lah. Apa-apa pun boleh jadi. Kalau dah tertulis rezeki tu, esok pagi pun boleh jumpa emas kat belakang rumah tau. Susah nak jangka. Jadi buatlah apa pun, janji yang mendatangkan manfaat. Hidup memang perlu ada perancangan, tetapi janganlah terlalu play safe sebab lama-kelamaan ia akan menjadi semakin bosan. Apa benda pun yang kita buat, kalau niat kita baik, insya-Allah baiklah jadinya. Apa pula pendapat anda? Kongsikanlah sikit pengalaman lepas tamat sekolah dulu. Jangan lupa subscribe kalau tak mahu terlepas video baru. Terima kasih kerana menonton. Bye.